Shalom. Shalom. Mari kita mula dengan ilustrasi Injil Penyelamatan Yesus berdasarkan Roma 6:23. Sekarang kita akan melihat bagaimana demonstrasi menggunakan Roma 6 ayat 23 dalam penginjilan. Mira, kali ini saya ingin kongsi dengan Mira rumusan Injil Penyelamatan Yesus dengan menggunakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Ayat ini ialah yang tertera di Roma 6:23 yang berbunyi demikian, kerana ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita akan lihat beberapa perkataan di dalam ayat ini bermula dengan ganjaran. Apakah yang Mira faham apabila Mira tengok perkataan ganjaran ini? Ganjaran ni macam dapat satu macam bila kita buat something kan kita akan dapat ganjaran tu. Ya. Betul, tepat sekali Mira, ya. Jadi di sini dikatakan ganjaran dan perkataan kedua ialah dosa. Dan apakah yang juga Mira fikir apabila tengok perkataan dosa ini? Dosa, perbuatan apa yang kita lakukan yang Tuhan tak inginkan. Ya, jadi kita seperti melanggar hukum-hukum Allah lah, ya. Dan memang dosa itu sesuatu yang tidak baik lah. Dan kesalahan-kesalahan. Jadi dalam ayat ini dikatakan ganjaran dosa ialah kematian. Apa pula ialah kematian? Kematian adalah kita mati bila dah ditetapkan ataupun dah dipanggil. Ya. Tibalah masanya kita inilah ya. Jadi kematian ini biasanya melibatkan perpisahan. Apabila seorang mati, jiwa dan roh akan berpisah daripada tubuhnya. Itu ialah kematian fizikal. Tetapi ada juga yang dikatakan kematian rohani yang melibatkan perpisahan. Kali ini perpisahannya ialah antara jiwa dan roh seorang yang telah mati dengan Allah yang Maha Suci. Dan perpisahan itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Iaitu seseorang itu akan diumban ke dalam lautan api atau apa yang biasa dikenal sebagai neraka. Jadi kalau kita lihat ganjaran dosa ialah kematian. Dan perpisahan berlaku, dan kalau kita lihat seorang yang berdosa akan berpisah daripada Allah yang Maha Suci. Jadi kalau kita lihat gambar raja ini, seperti orang itu dan Allah itu terpisah oleh satu jurang. Ya. Dan manusia memang ingin dalam lubuk hatinya untuk kembali kepada Allah. Dan oleh sebab itu, kebanyakan orang akan cuba membuat kerja baik dengan harapan kerja baiknya cukup untuk melayakkan dia untuk kembali kepada Allah. Orang Kristian kata diselamatkan. Ya. Ataupun dia akan mengerjakan amalan ibadat. Amalan ibadat seperti apakah yang amalan ibadat yang Mira tahu? Kita pergi ke gereja, kita beramal, lepas tu kita membantu orang yang susah, miskin, gelandangan. Itulah kerja baik dan amalan ibadah. Namun begitu, apa yang kita faham ialah semua ini tidak boleh menyelamatkan kita. Sebab di situ dikatakan tadi, ganjaran dosa ialah kematian. Kita tidak boleh ambil kerja baik ataupun amalan ibadah untuk menggantikannya dengan kematian. Kematian itu satu-satunya akibat apabila kita
berbuat dosa. Jadi inilah yang merangkumi apa yang dipanggil berita buruk. Kalaulah itu sahaja yang wujud, itu memang baru berita buruk untuk kita semua sebagai manusia. Mampus kita semua. Ya. Sebab itu perkataan yang seterusnya ialah tetapi. Tetapi sangat penting. Yang memberi kita apa yang sebaliknya. Apa yang boleh dikatakan penyelesaiannya, seperti mana yang diberikan di dalam Injil penyelamatan Yesus. Jadi kita lihat apakah tetapi ini, dan kali ini kalau kita lihat tetapi, kita lihat di sebelah pula. Sebelah di mana Allah berada. Dan apa yang muncul di sebelah jurang di situ, kita akan lihat bahawa ia adalah berlawanan dengan apa yang di sebelah jurang di mana manusia berdosa itu berada. Tadi kita lihat ganjaran dosa kematian. Jadi apakah perkataan yang pertama, kurnia? Apakah yang Mira faham adalah kurnia maksudnya? Kalau secara duniawi mempunyai seorang anak, kalau kurnia tentang lebih pula, setiap dalam hidup pribadi kita mesti dikurniakan sesuatu I don't know, mungkin talenta untuk kita yang mungkin macam tu lah, kefahaman saya lah. Okey, kalau kita lihat kurnia dan lihat di sebelah itu, perkataan itu ialah ganjaran. Apakah perbezaan antara ganjaran dengan kurnia? Banyak perbezaan. Bagaimana perbezaannya? Sebab kan tadi ganjaran tu kefahaman saya adalah macam apa yang kita lakukan orang akan bagi. Kurnia pula macam sama juga kan dengan ya. Perbezaannya ialah kurnia ialah satu pemberian. Tak perlu diusahakan. Jadi di sini dikatakan apa yang Allah berikan ialah satu yang diberikan secara percuma. Itulah kurnia. Manakala ganjaran, kita perlu berusaha dan mendapat ganjaran itu yang setimpal dengan usaha kita. Jadi kurnia ini berbeza, berlawan dengan ganjaran dari segi kurnia itu satu pemberian yang diberikan secara percuma-cuma. Perkataan seterusnya ialah Allah. Dan kalau kita letaknya di sini, ia berbeza dengan dosa. Bagaimana Allah dan dosa itu berbeza? Banyak berbeza. Macam mana? Allah kan suci. Suci, ya. Allah ialah suci. Suci maksudnya tidak melakukan dosa dan adalah melakukan perbenaran sahaja. Adalah benar dan juga adil. Ya, manakala di sebelah pula ialah dosa. Okey. Perkataan yang seterusnya pula ialah kehidupan kekal. Dan kalau kita letaknya di sebelah kematian, apakah perbezaan kehidupan kekal dengan kematian? Ya, kehidupan kekal tu kita mendapat kehidupan yang sejati. Ya. Kalau Mira ingat tadi saya katakan sesuatu ayat yang ada kaitan dengan kematian ialah perpisahan. Perpisahan fizikal, iaitu antara jiwa dan roh dengan tubuh. Kemudian satu lagi perpisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Jadi kehidupan kekal kalau mengikut firman Tuhan ialah apa yang dikatakan kita mengenal Allah dan akan bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan kekal. Soalnya sekarang ialah bagaimanakah kita dapat kurnia Allah, iaitu kehidupan kekal ini. Caranya diberikan di dalam Alkitab, ya, iaitu mengikut Injil penyelamatan Yesus. Dan 1 Korintus 15:3-4 memberikan kita intipati Injil.
iaitu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati, dikuburkan, dan bangkit daripada kematian. Dan ini dikatakan merupakan pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus untuk kita. Dalam kata lain, Tuhan Yesus datang untuk membayar hutang dosa, iaitu ataupun ganjaran dosa, iaitu kematian. Jadi di kayu salib, bila Tuhan Yesus mati di situ, dia sebenarnya mati untuk pihak kita. Dia menggantikan kita. Dia melangsaikan ganjaran dosa, iaitu kematian. Dan itulah yang menunjukkan bahawa Tuhan Yesus menjadi seperti jambatan untuk kita. Dan jambatan itu membolehkan kita untuk bergerak daripada, melintasi daripada bahagian yang di mana kita mengalami berita buruk kepada bahagian yang kita menerima berita baik. Dan berita baik ialah maksudnya Injil, penyelamatan Yesus. Jadi soalnya ialah bagaimana kita melintasi. Caranya ialah kita mesti bertaubat daripada dosa, iaitu berpaling daripada kesalahan-kesalahan yang kita selalu melakukan. Kedua ialah kita mesti percaya kepada Yesus, iaitu apa yang dia telah lakukan di kayu salib untuk kita, untuk membayar ganjaran dosa, iaitu kematian. Ketiga ialah akui dalam ayat pembaptisan bahawa Yesus adalah penyelamat dan juga Tuhan kita, yang kita tunduk kepada dia. Dan semasa itu kita akan menerima Roh Kudus. Kalau kita melakukan 4 perkara ini, maka kita akan melintasi ke sebelah untuk didamaikan dengan Allah. Dan disitulah kita akan mencapai apa yang kita ingin kecapi untuk kehidupan kita. Ya, dan itulah permulaan kita untuk selama-lamanya menuju dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Mengikut Mira, di mana Mira berada sekarang? Di sebelah kiri ke atau di sebelah kanan? Mungkin tengah on the way. On the way. Jadi mungkin di sebelah kanan on the way lah. On the way. Ya, memang dalam kehidupan Kristian, tapi Mira sudah lintas lah. Sudah buat 4 langkah-langkah itu dan sudah lintas dan sudah menuju ke Allah. Syukurlah ya bahawa Mira telah membuat keputusan itu dan sedang dalam perjalanan ini. Inilah yang dikatakan kita berkongsi Injil penyelamatan Yesus dengan menggunakan Roma 6 ayat 23, iaitu akhirnya Kristus Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Terima kasih kerana membantu saya untuk menunjukkan ilustrasi ini. Sama-sama Pastor. Ya. Sebagai seorang Kristian, tidaklah mustahil bahawa kamu akan menemui seorang daripada agama lain yang mencabar kamu tentang kepercayaan kamu di dalam Yesus Kristus, malahan mengajak kamu untuk memeluk agamanya. Jadi jika seorang Kristian dipelawa untuk tukar agamanya dengan memeluk agama lain, apakah respon yang harus diberikan kepadanya? Ini adalah soalan yang cukup penting, khususnya untuk kita yang beragama Kristian. Dan saya mencadangkan menggunakan kaedah wacana untuk memberi tindak balas yang sewajarnya dengan mereka yang mempelawa untuk tukar agama. Sebab dengan menggunakan soalan-soalan ya dalam bentuk kaedah wacana, kita akan dapat menanganinya dengan berkesan sekali. Jadi saya nak syorkan 3 soalan yang boleh digunakan khususnya untuk mereka yang cuba memujuk kita untuk tukar agama. Soalan yang pertama yang kita boleh gunakan ialah,
tanya dia ini. Adakah agama kamu boleh memberi saya harapan warisan penyelamatan yang teguh? Mengapa soalan ini? Soalan ini kita gunakan kerana Alkitab memberi kita harapan yang teguh, manakala agama yang lain tidak memberi harapan yang teguh. Contohnya, di dalam Efesus bab 1 ayat 13 hingga 14. Kamu juga dalam Kristus setelah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu, dan dalamnya setelah mempercayainya, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah, segala puji bagi kemuliaannya. Ayat ini mengatakan bahawa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih dapat memastikan bahawa akhirnya kita akan memiliki warisan penyelamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, oleh sebab itu, agak tidak masuk akal kita tukarkan apa yang pasti dengan apa yang tidak pasti. Jadi soalan yang pertama itu akan mencabar mereka untuk berfikir, adakah agama mereka dapat memberi kepastian dan keteguhan janji yang seperti yang kita ada di dalam Yesus Kristus. Soalan yang kedua kita ialah begini. Apakah saya perlu lakukan untuk memenuhi keperluan penyelamatan mengikut agama kamu? Mampukah kamu dan saya menunaikannya? Kemudian soalan yang kita boleh tanya dengan menggunakan kaedah wacana apabila mereka jawab ialah berapa banyak kerja baik, kerja amal dan usaha amalan ibadah yang saya perlu lakukan atau laksanakan sebelum saya memperolehi warisan penyelamatan. Mengapa kita tanya dua soalan ini? Roma 3 ayat 10 hingga 18 mengatakan ini. Sebagaimana tersurat, tiada yang benar, seorang pun tidak. Tiada yang mengerti, tiada yang mencari Allah. Semuanya telah berpaling, semuanya tidak berguna. Tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun. Kerongkong mereka seperti kubur terbuka. Tipu daya mengalir dari lidah mereka, dan racun pula kapak berbisa di bawah bibir mereka. Mulut mereka penuh sumpah serana dan kepahitan. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kemusnahan dan kesengsaraan mereka timbulkan merata-rata. Sedangkan jalan damai tidak dikenal mereka. Rasa takut terhadap Allah tiada dalam jiwa mereka. Ini menunjukkan bahawa Alkitab ataupun firman Tuhan menegaskan bahawa semua orang tidak layak. Walaupun kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita dikategorikan dan dilihat seperti orang yang sebegini. Maka tidak ada harapan. Kalau pendekatan yang digunakan oleh agama ialah kita mesti usahakan dengan kerja baik dan kerja amal. Lagi, soalan yang kedua yang kita tanya itu ialah, kalau kita mesti melakukan kerja baik yang tertentu ataupun mengikut hukum-hukum yang tertentu, berapa banyak yang kita mesti ikuti? 20% cukup? 40%? 60%? 80%? 99.1%? Tidak ada agama yang mengamalkan kerja baik untuk mencapai penyelamatan. Dapat jawab soalan ini. Sebab itu, ketidakpastian wujud dalam setiap agama yang memerlukan kita untuk melakukan kerja baik ataupun
amalan-amalan ibadah yang tertentu. Betul lah apa yang Roma 3:23 mengatakan. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Ini standard. Ya, standard Allah begitu tinggi. Standard kita yang boleh kita capai begitu rendah sekali berbanding dengan standard Allah. Semua manusia, tak kira bangsa atau latar belakang apa jua, semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Dan semua agama yang memerlukan kita lakukan sesuatu, do, orang putih cakap, tidak dapat menjamin, tidak memberi kepastian penyelamatan. Tetapi untuk kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, segala-galanya telah dilakukan untuk kita. Dan oleh sebab itu, dimeteraikan lagi dengan Roh Kudus. Apatah lagi? Apa lagi yang kita mau minta? Kita sudah memiliki hazanah yang begitu berharga sekali. Dan kita menunggu masa sahaja apabila kita mewarisi segala-galanya dan mencapai penyelamatan yang abadi. Respon ketiga yang kita boleh tanya ialah begini. Adakah berbaloi untuk saya menggadaikan seluruh warisan rohani saya di dalam Yesus Kristus yang pasti untuk tawaran ganjaran duniawi yang fana, yang pasti untuk yang fana, dan ganjaran akhirat agama anda yang tidak pasti? Jadi soalannya ialah, adakah otak kita betul atau tidak? Nak tukar apa yang pasti kepada sesuatu yang fana dan tidak pasti. Itulah respon kita yang ketiga. Dan ini berdasarkan ayat yang daripada Markus 8 ayat 34 ke 38. Setelah itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan orang ramai di situ lalu berkata kepada mereka, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi sesiapa yang mengkorbankan hidup untukku dan untuk Injil akan menyelamatkan hidupnya itu. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya, jiwanya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan apapun? Jika seseorang malu mengakui aku dan perkataanku dalam kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat suci." Sangat jelas apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa gunanya jika seorang memiliki seluruh dunia, semua yang dunia boleh tawarkan dan diberikan, kalau dia dapat memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya ataupun jiwanya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka dan lautan api akhirnya. Berbaloikah? Tidak berbaloi. Memang tidak berbaloi. Jadi 3 soalan yang kita boleh gunakan dalam bentuk kaedah wacana ialah, pertama, apakah harapan penyelamatan yang boleh dijanjikan kepada saya? Soalan kedua ialah, berapa banyak kerja baik dan usaha amalan ibadah yang mesti dilakukan untuk mendapat warisan penyelamatan? Soalan yang ketiga yang kita boleh tanya mereka ialah, apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Jelas, terima kasih. Apabila seseorang lahir semula dengan sempurna, itu merupakan langkah pertama dalam perjalanan seumur hidup sehingga mereka mencapai garis penamat dan kembali untuk bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi, apakah yang kita boleh lakukan untuk mempersiapkan mereka untuk mencapai hasrat itu dengan berjaya? Apabila seorang lahir semula dengan sempurna, dia seakan-akan bayi. Jadi bayi kena dijaga,
dan diberi makan. Oleh sebab itu, wajar juga apabila seorang telah bertaubat, percaya, baptis dalam air dan mengalami pembaptisan dalam roh, maka kita mesti persiapkan dia untuk apa yang akan datang dalam hidupnya. Jadi, saya syorkan di antaranya 4 perkara lah yang kita boleh mempersiapkan dia. Yang pertama ialah bersedia menghadapi cubaan dan dugaan. Yohanes bab 16 ayat 33. Segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu, kerana aku telah menewaskan dunia. Kita mesti memberi amaran kepada mereka bahawa walaupun kamu sudah masuk menjadi seorang Kristian, cubaan, dugaan tetap akan datang. Malahan, kita mesti anggap bahawa itu pasti akan datang. Jadi siapkan dia. Dikatakan di dalam ayat ini, di dalam dunia kamu akan, bukan mungkin, akan menghadapi penderitaan. Tetapi tegakkanlah hatimu. Mengapa kita boleh tegakkan hati? Sebab Tuhan Yesus kata, Dia telah menewaskan dunia. Kedua, bertekad untuk mencapai kebangkitan daripada kematian yang diambil daripada Filipi 3 ayat 10 hingga 11. Aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Kita membantu dia untuk menetapkan pandangannya secara jauh, iaitu sasaran yang terakhir dan yang muktamad ialah kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kita mati, kita ada kepastian bahawa kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Ketiga, bertahan ke saat akhir. Dan ini diambil daripada Matius 24 ayat 13. Ayat 22, kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku, tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Ini diambil daripada Matius 10 ayat 22. Matius 24 ayat 13 pula. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Kedua-dua ayat ini mendorong kita untuk menetapkan dalam hati, untuk menghabiskan perjalanan kita, iaitu bertahan sampai ke akhir, setia sampai. Itu sangat penting untuk kita mendorong mereka. Dan akhir sekali, berjuang dan setia sampai ke garis akhir, diambil daripada 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Bertekad dalam hati untuk sampai ke garis akhir, mati dalam iman. Amen. Ya, itu yang penting. Setia. Ya, supaya kita akhirnya mewarisi segala-gala yang telah dijanjikan kepada kita. Jadi, kita persiapkan mereka dengan 4 perkara. Pertama, bersedia menghadapi cubaan dan dugaan. Kedua, bertekad untuk mencapai kebangkitan daripada kematian. Ketiga, bertahan ke saat akhir. Dan keempat, berjuang dan setia sampai ke garis akhir. Keempat-empat galakan ini boleh disampaikan kepada orang yang telah lahir semula dengan sempurna. Ada kalanya orang Kristian boleh mengalami keraguan yang kronik tentang proses penyelamatan yang telah dimulakan di dalam hidup mereka. Bagaimanakah seseorang boleh yakin bahawa dia berada dalam golongan orang yang telah mula diselamat oleh Yesus? Soalan yang baik. Tengok gambar ini.
Kalau kita jumpa seorang yang pengsan di jalan raya dan tidak sedar diri, kalau kita ikut prinsip-prinsip pertolongan cemas, tindakan yang pertama ialah untuk memeriksa dia, untuk menentusakan ataupun mengenal pasti tanda-tanda dan dia masih hidup. Dalam konteks yang sama, iaitu dalam konteks hidup yang kekal, kita memeriksa mereka untuk melihat tanda-tanda yang menunjukkan dia memiliki hidup yang kekal. Kalau secara fizikal, kita mencari adakah dia bernafas, cari nadinya, itu menunjukkan tanda-tandanya. Dan untuk hidup yang kekal, kita cari tanda-tanda hidup kekal. Apakah tanda-tanda itu? Ada sekurang-kurangnya 3. Yang pertama ialah perhubungan yang baru. Dia akan memiliki perhubungan yang baru dengan Allah. Kedua, dia akan mengalami perubahan yang baru. Perubahan mesti berlaku kepada orang yang lahir semula dengan sempurna. Yang ketiga ialah panggilan baru, iaitu dia mula sedar bahawa ada tujuan dalam hidupnya. Dan tujuan itu adalah dirangkumi dalam panggilan Allah untuk menginjil dan juga untuk memuridkan orang lain. Jadi, ketiga-tiga ini kita akan pertimbangkan dalam kursus yang ketiga sampai yang kelima. Jadi, saya galakkan kita untuk meneruskan perjalanan sampailah ke kursus 3, 4 dan 5. Dan itu akan juga dimuat dalam laman ini, jadi community digital. Tetapi pada akhirnya kita nak katakan dalam kursus yang pertama ini, kami harap bahawa pertama, setiap orang yang mengikut kursus ini pasti bahawa dia sudah lahir semula dengan sempurna. Yang kedua, mereka diperlengkapi untuk membantu orang lain yang sedang mencari cara dan kaedah untuk lahir semula dengan sempurna. Itulah harapan kami pada akhir kursus ini. Dan kami berdoa bahawa setiap daripada peribadi yang telah mengikuti kursus ini, anda telah bersedia untuk menyahut cabaran, untuk menginjili orang lain, kerana Injil penyelamatan Yesus adalah keperluan asasi untuk setiap orang yang berdosa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah kata-kata Tuhan Yesus. Amin.